Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar, di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan untuk anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Jom! Menetap di kawasan perumahan jenis apartmen bukanlah penghalang untuk anda mempunyai kebun bandar anda sendiri. Kalau dah hobi bercucuk tanam sentiasa tersemat di hati, ianya pasti dapat dilaksanakan. Betul tak Puan Wana? Ya, betul Ramona. Inilah tetamu kita untuk hari ini. Apa khabar Puan Wana? Khabar baik Ramona, sehat. Baik, yang pertama sekali Puan Wana, Ramona nak minta Puan Wana bercerita mengenai Taman Mini Puan Wana. Macam mana idea itu boleh tercetus? Boleh tak? Dahulu ketika saya mengajar di SMK Kelombong, Kota Kinabalu, saya sebenarnya ada menceburi dalam bidang perkebunan di sekolah. Saya ditempatkan di bidang perkebunan sekolah untuk mengajar anak-anak khas sebenarnya. Kemudian apabila saya ditukarkan ke Kuala Lumpur, saya dengan suami sebenarnya berkongsi minat yang sama Ramona dalam bidang pertanian ni. Oh, dua-dua minat. Ya, betul. Senanglah macam tu. Ya, itulah. Syukur Ramona. Ya. Kemudian ketika saya mengajar di Kuala Lumpur, saya juga ada ditempatkan dalam bidang perkebunan. Ya. Jadi di sini saya sebenarnya menyambung minat dalam bidang menanam ini Ramona. Itu di sekolah ke? Ya, betul Ramona. Kemudian apabila sebelum saya menanam kat sana, sebenarnya saya perlu praktikkan di dalam rumah saya sendiri. Barulah saya boleh mengajar untuk anak-anak yang special education. Yang seterusnya Puan Wana, Ramona nak tanya mengenai jenis-jenis tanaman yang ada di Taman Mini Puan Wana. Jenis-jenis tanaman yang saya tanam sebenarnya, Ramona, Ya. Tidaklah terlalu banyak. Saya hanya menanam pokok-pokok sayur yang saya gunakan sendiri di dapur. Antaranya ialah pokok kangkung. Pokok kangkung ni sebenarnya senang nak tumbuh. Nak tanam macam tu je. Lepas tu kita letak air. Kena pada cahaya matahari dan dia akan tumbuh. Yeah. Okey, selain daripada pokok kangkung ni, saya juga sebenarnya ada menanam pokok cili, pokok limau, pokok rosemary sebagai herba, dan juga sedikitlah pokok hiasan bunga-bungaan macam tu. Macam tu. Baik, yang seterusnya, apa kata kita tanya pula mengenai kaedah-kaedah tanaman yang Puan Wana gunakan? Pada awalnya, saya menggunakan penanaman hidroponik. Hidroponik ni. Tetapi saya juga melihat menggunakan kaedah ni memerlukan kos yang banyak. Tambahan saya seorang guru, jadi apabila saya ingin mengajar pelajar saya menggunakan kaedah ni, agak membimbangkan kerana dia memerlukan kos yang banyak. Yalah pelajar kan. Tetapi kita boleh juga ubah suai sebenarnya. Hidroponik tu menggunakan kita semula. Bahan-bahan kita guna bahan-bahan kita semula. Yes, betul Ramona. Baik, lagi? Selain daripada tu, saya juga menggunakan kaedah penanaman di dalam pasu bunga. Oleh kerana saya tak boleh buat batas sayur, Ramona, saya menggunakan kaedah menanam di dalam pasu bunga. Antara yang saya tanam di dalam pasu bunga, pokok kangkung. Tanam dalam pasu kangkung? Sayur kangkung, kemudian sayur bawang. Dan ini sebenarnya sangat membantu saya lah. Saya seronok sebenarnya melihat pertumbuhan dari kecil sehingga dia besar. Ya, betul. Kalau kita tanam dia menjadi, orang kata kita mesti rasa seronok. Ya, betul Kita Ramona. nak tanam lagi kan? Ya, betul Ramona.
Terima kasih banyak-banyak Puan Wana. Ya, terima kasih Ramona. Seronok kan bersembang panjang dengan Puan Wana. Banyak lagi yang Ramona nak tanya. Tapi apa kata sebelum itu kita belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Lah, ada ikan comelnya. Assalamualaikum, Ramona. Waalaikumsalam Cik Nasirun, panjang umur. Saya Ya. baru je terfikir nak cari Cik Nasirun nak tanya macam mana ada ikan dalam segmen DIY kita kali ini. Okay, segmen DIY kali ini kita akan membuat mini aquaponik. Kita akan membuat mini Aquaponik. aquaponik. Ya. Okey, dah siap. Okey. Kita Lepas pindahkan tu, sebelah. Yang kedua. Yang kedua. Jadi kiranya atas botol minyak kita akan buat 2 bulatan. Ya. Menggunakan cup ni. Ya. Dan kemudian Dan, bila dah siap, bila dah siap, kita akan potong dengan pisau. potong ikut bulatan tadi. Okey, potong untuk buat Apa bulatan yang kita nak potong ni? bulatan ni kita potong untuk kita masukkan cup supaya cup ini kita akan jadikan media tanaman. Oh, jadi Ya. 2 cup ini akan jadi media tanaman. Ya. Nanti bila dah potong 2 lubang atas minyak masak tu, Ya. baru kita masukkan. Ya, ya. Jadi kena pastikan lubang yang dipotong tu besar sedikit lagi daripada bulatan Bulatan ni besar sedikit lagi daripada cup ini. Jadi lubang Okey. dalam berapa banyak lubang kecil yang kita nak buat ni? Agak-agak. Agak-agak ya dalam sekeliling botol lah. Sekeliling botol. Supaya ikan anda boleh terus bernafas. Ikan Ya. walaupun duduk dalam air pun dia kena bernafas juga. Kena ada udara. Kalau tak ada udara nanti mati kan. Oh, betul-betul di bahagian hujung ya? Ya, betul-betul di bahagian hujung. Ya. Kalau guna pemanas tu tak boleh? Pemanah tu nanti dia makan besar sangat dia punya tu. Oh, makan besar sangat. Kalau lebih baik pisau kena nipis dan ikut. Baik. Guna pisau saja. Sebelum kita masukkan cup ni, kita akan tebuk lubang kecil. Lebih kurang 4 lubang. Di bahagian bawah? Supaya nanti apabila kita masuk media tanaman dan kita salurkan air masuk ke dalam ini, dia akan keluar melalui lubang-lubang yang kita buat tadi. Baik. Okey. Mari kita Sekarang buat. kita mulakan. Ya. Okey. 1 lubang. Oh, 1, 4 je? 4 lubang. 2, Di bahagian bawah. 3. Tak kisahlah jarak macam mana. Jarak macam mana pun tak kisah. Janji 4. Air tu boleh keluar nanti. Oh, macam tu. Okey, dah siap 1. Baik. Okey, lagi 1 kita akan buat lubang di atas Di atas. untuk kita masukkan nipper Jadi, nanti. atas 1, Okey. bawah 4. Supaya nanti di atas ni kita akan masuk nipper. Kita ambil yang besar, tiup yang besar. Tiup yang besar. Yang pertama, Ya. lepas tu kita akan potong, dia akan jadikan begini, masukkan ke dalam pam tadi, lubang pam tadi. Lepas tu kita ambil tiup yang kedua yang sederhana. Kita akan masukkan tiup ni ke dalam lubang yang tiup yang besar tadi. Oh, bersambung. Okey, bersambung. Kita akan bersambung. Ni nak potong ke atau memang ambil panjang tu? Okey, sekarang kita gunakan yang sudah dipotong ya. Ya, baik. Okey. Kita akan Ini masukkan. tiup sederhana yang telah dipotong. Okey. Ya, Okey, kemudian kita ambil tiup yang kecil pula. ya. Yang paling kecil, kita akan masukkan ke dalam tiup yang sederhana tadi. Sekarang dah siap Dah siap. Sambungan pam dengan tiup tadi dah siap. Ya, Okey, kita keluarkan balik dia punya cup tadi. keluarkan balik. Kita masukkan pam. Pam. Okey. Oh. Muat ke masuk pam tu? Muat. Muat. Okey, selalunya saya buat insya-Allah muat lah. Oh, cuma kena penyek-penyek sikit lah. Kita ambil yang ni. Ambil tiup tadi. Pegang tiup yang kecil tadi. Ya. Kita keluarkan ke di celah-celah lubang tadi. Oh, salah satu lubang udara Okey. tadi. Cukup besar ke yang tu? Boleh. Boleh. Okey. Oh, keluarkan. Keluarkan, dia akan jadi begini ya. Nampak tiup dia dah keluar. Okey. Dan seterusnya, Dan seterusnya kita ambil T ya, join T tadi. join T, Okey. Kita akan masukkan T ke dalam tiup yang kecil tadi. tiup yang kecil. Dia akan jadi begini ya. Baik. Seterusnya, Okey. Seterusnya kita ambil cup dan kita ambil nipper. ya. Yang belah atas. Okey, kita akan masukkan sebelah sini ya. Tiup yang kecil
yang paling kecil tadi, Ya. kita akan joinkan dengan T. Dah potong, Dah dalam ada- panjang Potong lebih kurang 3 inci lebih lah. 3 inci 3 lebih. inci lebih. Ya. Kita akan joinkan. Oh, joinkan. joinkan. Oh, tu sebab dua, sebab ada 2 Ya. cup. Lepas tu kita akan satu lagi kita akan masuk sini. Baik. Sini. Okey. Masukkan ke join T, kemudian sambungkan pada cup. Ya. Dia akan jadi begini. Jadilah begini. Okey. Baik, kemudian Keluarkan kad dulu. keluarkan balik. Keluarkan tapi dah balik. melekat tu. Keluarkan balik. Baik, sinilah. Okey. Boleh. Baik. Tekan sini. Tak apa, letak je tak boleh? Ataupun Ramona tolong pegang boleh? Pegang. Ramona pegang ya. Okey. Baik. Kita masukkan air. Masukkan air ke dalam. Okey, ke dalam mini aquarium tadi. Tong minyak tu. Oh, inilah nanti jadi akuarium. Banyak mana nak masukkan tu Encik Kita Nasirun? masuk lepas Tapi pada pam. kena lebih dari pam. lebih, Ya, pam memang kena sentiasa ditenggelami Ditenggelam, air okey, kan? Baik. Ikan. Alamak, mana ikan? Masuk. Okey. Betul? Okey, dah siap. Baik. Okey, kita masukkan kad di atas lubang dia. Oh. Oh. Okey. Dah masukkan Jadi begini, cup. ya. Tinggal macam ni. Okey. Lepas tu nanti tak ada nyamuk ke datang? Sebab nyamuk, sebab tu kita bubuh ikan kat dalam. Ikan ni dia akan makan sekiranya nyamuk masuk bertelur, jentik akan jadi dia jentik. akan makan. Jadi makanan ikan. Baik. Jadi makanan ikan, betul? Okey, Jadi okey. ikan ni dah tak payah bagi makan dah? Kita pernah bagi makan. Oh, bagi juga. Ikan pernah bagi makan supaya yang makanan ikan dan juga najis ikan tadi itu Ya. menjadikan baja untuk pokok tadi. Oh, jadi macam tu. Ya. Oh, itulah bajanya. Okey. Sekarang kita hidupkan pan. Ya. Okay. Hidupkan pam Okey. dan Air dah naik. air pun dah masuk. Okey, air Kena pun dah dekat masuk. span ni. Lepas tu letak tanaman. Okey. Dalam berapa biji kita masukkan? 3-4 saja kan? Lebih kurang 3-4, 3 Letak saja? atau 4. Okey, letak saja. Oh, Kita tekan sikit. tekan sikit. Baik. Itu dia mini aquaponik kita yang telah pun siap. Ada ikan berenang-renang kat bawah, ada tanaman dekat atas. Terima kasih banyak-banyak Encik Nasirun atas tunjuk ajar yang telah diberikan. Sebelum kita berundur, ada apa-apa pesanan untuk penonton di luar sana? Okey, pesanan daripada saya harap tuan-tuan dan penonton di rumah dapat mempraktikkan apa yang saya tunjuk ajar sebentar tadi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Nasirun. Macam mana penonton sekalian? Seronok tak idea segmen DIY pada minggu ini? Jangan cakap tak seronok sebab Ramona sendiri pun tak pernah terfikir nak menggabungkan ikan bersama dengan tanaman. Wow, 2 dalam 1 tau. Dapat bela ikan, pada masa yang sama dapat tanam pokok. Nak cuba kan? Cuba, jangan tak cuba. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan supaya kita semua dapat pelajari bersama. Pernah tak anda lihat tanaman yang anda tanam tidak membesar dengan sempurna? Jangan risau. Segmen Pertanian Lestari hari ini kita akan belajar mengenai plant booster. Oh, apa tu plant booster? Kita akan belajar, tapi sebelum itu apa kata kita berkenalan dulu dengan tetamu kita iaitu Puan Hidayah. Apa khabar Puan Hidayah? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Mona apa khabar? Alhamdulillah sihat juga. Okey. Alhamdulillah. Baik Puan Hidayah, agak-agak Ya. kita dah boleh mula ke? Boleh. Baik, sebelum kita buat kerja-kerja ni semua, Ramona nak minta Puan Hidayah untuk terangkan dulu apakah itu plant booster. Boleh tak cerita sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey, Mona dan penonton di rumah ya. Okey, hari ini kita akan buat plant booster. Plant booster merupakan penggalak tumbesaran tanaman. Ianya juga merupakan suplemen pada tumbuhan. Vitamin lah ya. Sedangkan kita ya Mona memerlukan suplemen apatah lagi tumbuhan kita pada masa kini. Yang seterusnya Ramona nak tahu apakah tujuan penggunaan
penggunaan kaedah ni ya? Okey, sebenarnya tujuan penggunaan plant booster kita nak menggalakkan tumbesaran kita supaya lebih cepat mengeluarkan hasil, Ya. mengeluarkan buah. Contoh ya, kami di jabatan telah menjalankan beberapa pemerhatian Ya. iaitu tanaman pisang. Apa yang kita dapati, tanaman pisang berbunga ataupun berbuah lebih 2 minggu awal daripada rawatan-rawatan lain. Baik. Okey, betik ni Munang Ya. untuk sumber beta carotene Ya. Bukan badan kita je nak perlu beta carotene. Mikrob pun memerlukan beta carotene. Jadi bahan-bahannya senang. Kita Ya. potong Ya. untuk mudahkan proses kita mengisar sahaja. Oh, jadi maksud Puan lepas kita potong bahan-bahan ni semua kita akan Ya, kisar. kita akan kisar kecuali labu ya. Para penonton kita tidak akan mengisar labu kerana labu merupakan tapak untuk mycelium nanti. Tak tahu apa tapi tak Ha, apa, kita tunggu, kita tengok dulu macam mana. Betul, saya akan tunjukkan macam mana cara nak menghiris labu sebentar lagi. Baik. Okey, sebentar. Ya. Okey. Just potong sahaja. Biji Okey. tak perlu buang? Biji tak perlu buang. Oh. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau Mona dan tuan-tuan di rumah nak buang biji pun tak ada masalah. Sebenarnya kita akan tapis juga. Baik. Okey. Oh, akan tapis juga. Ya, kita akan tapis dan kita akan peram. Okey, saya masukkan di sini ya. Pisang pun sama, kita potong dengan kulit-kulit sekali. Oh, dengan kulit-kulit sekali. Ya. Okey, pisang banyak unsur kalium terdapat dalam pisang ataupun potasium. Jadi, kita potong ni sebab nak bagi bahan tu orang kata lebih kecil. Ya, betul. Supaya senanglah lepas ni nanti kita nak, Dia nak kisar. Ya, betul. Ha. Okey. Ini dah masak. Ni dah masak. Dah boleh makan kan? Boleh. Tak apa, kita potong macam tu saja. Oh, yang ada bahagian yang macam dah busuk sikit tu Pun tak ada apa. masalah sebab ini dia dah masak. Oh, maksudnya setiap bahan 1 kilo? Setiap bahan 1 kilo untuk 10 liter air. Kalau tuan-tuan dan puan ingin mengurangkan kadar bahan pun tak ada masalah. Air juga akan dikurangkan lah. Ni hiris nipis-nipis. Oh, jadi untuk labu kena hiris nipis-nipis. Ya. Okey, just hiris nipis-nipis. Tak kisah campur pun. Kisar. Okey. Okey. Okey, boleh masuk. Baik. Okey, kita blender sahaja. Separa sahaja. Oh. Cukup. Oh, dah. Cukup. Sikit je. Jangan terlalu hancur ya tuan-tuan dan puan-puan. Oh. Sebab kita nak ianya enzimnya keluar secara semula jadi Mona. Tuang sahaja. Jadi buatlah banyak-banyak kali lepas tu Ya. masuk dalam ni. Bila kita dah habis kisar bahan-bahan tadi, Ya. air yang berlebihan pun kita kena masukkan 10 liter ya. Oh. Okey, kemudian kita masukkan susu. Susu pula. Mona boleh tolong saya pecahkan telur? Boleh? 1 ke 2? Dua-dua sekali. Terus campur Okey. saja macam ni. Tak kisah pun tak apa ya. Tak kisah. Kita tak nak susahkan suri-suri rumah untuk buat di rumah ya. Oh. Okey. Dah. Dan last sekali ragi. Oh ya, ragi. Ni saya cakap ragi tadi tu. Just tabur macam tu. Oh, tabur juga kat dalam. Tabur je. Sebenarnya labu ni dia akan terapung kita tuan-tuan. Oh. Dia akan terapung. Oh. Ni sebenarnya lagi hancur lagi baik. Lagi hancur lagi baik. Lagi hancur lagi baik. Kita taburkan saja macam ni. Oh. Okey. Jadi kita kacau boleh, tak kacau pun boleh, tak ada masalah. Tutup secara partially anaerobic. Maksudnya tak terlalu rapat, tak terlalu longgar. Oh. Ini dia plant booster yang telah pun siap. Baik Puan, Ramona nak tanya, plant booster yang dua-dua ada dekat atas meja sekarang ni, berapa lama telah diperam ya? Okey, yang belum ditapis ni Mona, kita dah peram selama 1 minggu. Oh, ini 1 minggu. Ya, jadi ianya belum ditapis. Lepas 1 minggu, kebanyakannya kita akan tapis lah yang plant booster tu. Okey, Puan sekejap. Ya. Lepas seminggu baru tapis. Ya, lepas 1 minggu maksudnya itulah tempoh kematangan dia. Kita kena tengoklah tempoh kematangan lepas 1 minggu. Tu yang saya kata tadi Mona. Ada mycelium putih yang terdapat di atas permukaan plant booster. Macam mana pula dengan cara penggunaan plant booster? Adakah kita nak bawa lepas tu kita simbah terus ke atau nak kena ambil sedikit-sedikit ke macam mana? Cara penggunaan plant booster mudah sahaja ya para penonton. Kita hanya menggunakan 5 ml untuk 1 liter air bagi tanaman sayur daun. Kita sembur sahaja pada keseluruhan pokok kita. Contoh kalau pokok-pokok yang besar, kita ambil kita siram pun sudah memadai. Maksudnya ada 2 jenis lah, kadar semburan dan kadar siraman.
Baik Puan, yang terakhir, sebelum kita mengundur diri, Ramona nak minta Puan untuk beri sedikit pesanan pada penonton kita di luar sana. Manalah tahu ada yang teringin nak mencuba untuk membuat plan booster ke lepas ni? Pesanan saya di sini, saya ingin tekankan plan booster bukan baja ya Mona. Ya, untuk makluman para penonton siri rumah, plan booster bukan baja. Ianya suplemen tambahan. Bermakna bila kita perlu juga menggunakan baja dalam kadar yang sedikit. Jika sebelum ini kita menggunakan 50 gram baja, kita boleh kurangkan baja kimia itu menjadi 20 ke 25 sudah memadai. Itu dia macam mana penonton sekalian. Hari ini kita dah belajar cara-cara untuk membuat penggalak tumbesaran tanaman. Sangat menarik kan? Sebab anda dah tak perlu risau lagi dah. Semua ni boleh buat sendiri di rumah saja. Jimat pun jimat, mudah pun mudah. Betul? Sehingga di sini sahaja segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ya, kembali lagi bersama saya Ramona Zamzam dan tetamu kita Puan Wana. Ya, Ramona. Puan Wana, Ramona nak tanya sikit je lagi ya. Boleh, Ramona. Baik, yang seterusnya ya. Apakah harapan Puan Wana terhadap Taman Mini ini pada masa akan datang? Ya, Ramona. Harapan saya pada masa akan datang supaya saya dengan suami saya apabila kita balik di Sabah, di rumah kita sendiri, kita mempunyai satu planning ataupun perancangan ingin membuka satu nursery kecilan supaya kita boleh berkongsi ilmu dengan kawan-kawan di luar sana tentang ilmu menanam pokok-pokok, sayur-sayur, herba-herba. Selain daripada itu juga, saya juga mempunyai harapan agar dapat meningkatkan ilmu dalam bidang bercucuk tanam ini. Sedikit tip atau kata-kata pesanan untuk para penonton kita di luar sana. Boleh bagi sedikit? Boleh, Ramona. Okey, sedikit tips saya untuk para penonton di luar sana. Sekiranya anda ingin menanam, mulakan pada hari ini. Sekiranya anda ada hati ingin menanam, mempunyai minat, tetapi anda tidak memulakannya pada hari ini, akhirnya dia hanyalah satu impian semata-mata. Dengan kawasan yang terhad ini, anda juga dan saya mampu menanamnya. Jadi, orang kata bermula hari ini, jangan tidak bermula. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Puan Wana ya. Ya, sama-sama. Macam mana para penonton? Ramona rasa seronok sangat sebab dapat berkunjung ke rumah Puan Wana sendiri. Bukan apa, kita dapat nampak ya, kita tengok sendiri betapa terhadnya kawasan yang ada untuk bercucuk tanam. Tetapi ianya menjadi satu sumber inspirasi jikalau anda minat dalam bidang pertanian. Kalau Puan Wana boleh, anda pun mesti boleh. Sekian sahaja rancangan Kebun Bandar pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye!